Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya kasihi tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah, ibu-ibu yang berada di rumah. Marilah sama-sama kita manjatkan setinggi rasa kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Taala. Kerana dengan limpah dan kurnia Allah, dengan izin Allah, masih lagi kita diberikan peluang untuk kita meneruskan pengajian kita, membacakan matan Nawaqidul Islam. Dan Allah Subhanahu Taala masih lagi mengizinkan kita berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, yang mana dalam sedap tak sedap kita telah masuk hampir orang kata setengah daripada bulan Ramadan. Dan moga-moga ibadat kita sepanjang berbulan Ramadan ini semakin bertambahlah sampai ke akhir, insya-Allah. Baik, kita akan sambung pengajian kita menggunakan matan Nawaqidul Islam yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan masih lagi kita akan sambung untuk mensyarahkan pada bahagian yang kedua. Bahagian kedua iaitu perkara-perkara yang membatalkan Islam. Qala muallifu rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid darain amin. ناقد الثاني من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا. Itu yang kita naqid tsani, pembatal yang kedua. Pada minggu yang lepas ataupun pada kuliah yang lepas telah kita bincangkan berkenaan dengan mengambil orang kata wasaid ataupun bertawassul dengan memohon doa kepada selain daripada Allah merupakan salah satu orang kata bentuk kesyirikan yang mesti kita jauhi. Dan insya-Allah pada minggu ini kita akan masuk lagi 2 bab, kalau sempat lagi 2 bab, dan kita akan habislah habis buang orang kata naqidus tsani ni. Kalau sempat kita akan masuk minggu depan naqidus tsalis yang ketiga pula. Baik, yang seterusnya ialah wa yas'aluhumus syafa'ah. Antara perkara yang membatalkan keislaman seseorang ialah dia meminta syafaat selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara perkara yang membatalkan keislaman seseorang yang boleh membuatkan seseorang itu menjadi kafir ataupun murtad ialah dia meminta syafaat selain daripada Allah. Minta syafaat selain daripada Allah. Wa yas'aluhum syafa'ah, dia minta dekat kawan tu. Baik, berkenaan dengan syafaat. Syafaat ni dia ada perbahasan yang khusus berkenaan dengan syafaat. Apa yang dimaksudkan dengan syafaat dan bagaimana pembahagiannya, bahagian apa jenis syafaat ada. Kita akan masuk setiap satu. Apakah yang dimaksudkan dengan syafaat. Mungkin tuan-tuan biasa dengar dah berkenaan dengan syafaat ni, tapi hari ni kita akan masuk lebih detail berkenaan dengan syafaat ni. Baik, syafaat ni saya ni tak maulah guna istilah bahasa ataupun istilah ni, saya guna kata bahasa yang mudah untuk kita faham apa itu konsep syafaat. Syafaat ni dia kata at-tawassut li ghairi bi jalbi manfaah atau daf'il mudarrah. Itu takrif yang dibagi oleh para ulama. Syafaat itu ialah sesuatu yang jalbun manfaah, dia membawa manfaat kepada seseorang, ataupun daf'un mudarrah, ataupun dia mengangkat kemudaratan ataupun menghilangkan kemudaratan. Dia dua tu. Sama ada syafaat itu dia bagi manfaat dekat orang, ataupun orang tu dalam kesusahan, dia lepaskan seseorang itu daripada kesusahan tersebut. Itu dipanggil syafaat. Itu kalau orang tanya kita tu. Kalau orang tanya kita. Macam dekat ni lah, dekat apa?
dekat dunia pun ada lah orang kata syafaat ni. Nah, syafaat, konsep syafaat kat dunia ni tak semacam lah dekat akhirat. Syafaat kat dunia ni macam contohlah dia bawa manfaat kepada orang. Macam apa? Buat kenuri ke, bagi orang makan ke. Dia bawa manfaat lah tu. Dia bawa manfaat. Ataupun dia mengangkat mudarat. Seseorang itu dia ada masalah hutang ke contoh dia. Kita tahu dia tu ada masalah hutang. Kita kesian, kita ada duit lebih. Kita nak keluarkan dia daripada mudarat, kita bagi pinjam duit kita. Dan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dia pun lepaslah daripada mudarat tersebut. Hutang keliling pinggang kan. Kalau pinjam elok ke apa kan. Duk main ugut rumah tu, dia hilanglah kemudaratan tu. Disebabkan kita bagi kat dia syafaat. Kita orang kata apa memberi pertolongan kepada dia. Dan Allah mengizinkan perkara itu terjadi. Itu konsep atas dunia. Syafaat atas dunia. Tapi di akhirat dia ada syafaat yang lain. Yang lebih besar, yang lebih agung, yang berlain, tak semacam atas dunia. Di akhirat dia ada yang khas dia. Di akhirat apa yang contoh syafaat yang membawa manfaat? Antaranya ialah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ahli keluarga mereka agar disegerakan masuk ke dalam syurga. Macam syafaat Rasulullah nak bagi dekat orang lain lah. Nak segerakan, nak masuk orang ke dalam pintu syurga. Nak depan pintu syurga tu nak bagi masuk dalam syurga terus. Itu membawa manfaat. Dia melepaskan seorang, dia membawa manfaat pada seseorang. Yang kedua ialah menghilangkan mudarat. Yang menghilangkan mudarat. Seperti apa? Seperti yang dikatakan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma li ahli mauqif, iaitu syafaat yang agung kepada orang yang mauqif, yang menunggu hisab. Kalau kita mengaji akidah, kita akan jumpa berkenaan dengan penghisaban ni. Bagaimanakah proses nak hisab, lama mana nak tunggu. Nabi ada cerita dalam pelbagai hadis. Antaranya manusia akan dijemuk di tengah padang mahsyar selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Satu hari akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Itu yang Nabi sebut dalam hadis. Satu hari di akhirat bersamaan 1000 tahun di dunia. Kalau orang yang hidup lah ni pun kan, paling tua pun berapa? 100 lebih lah, 100 lebih. Kalau nak ukur umur dia dengan akhirat, tak sampai sehari pun. Tak sampai sehari pun. Satu tahun akhirat sama satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Tu masa ni terlalu panjang. Dan kita akan dijemuk di akhirat 40 tahun. Boleh kira berapa puluh, berapa kurun, trilion hari, trilion tahun tu. Terus nak hisab. Tunggu saja 40 tahun. Dan dijemuk di tengah padang mahsyar itu dengan matahari dikatakan miqdarul mil. Nabi kata miqdarul mil, satu batu daripada kepala. Satu batu. Lebih kurang satu batu ni tak jauh mana satu batu tu. Lah ni pun kalau tengok lah ni pun hangat tak sangka ni. Hangat tak sangka pun. Berapa juta kilometer ni dari bumi ni pun. Kalau tak buka kipas pun tak boleh tidur lah kan. Ini bayangkan di akhirat yang mana kepanasan matahari itu ditambah daripada melebihi yang ada lah ni, dan diletakkan satu batu daripada kepala kita. Banyak lagi hadis-hadis menceritakan bagaimana keadaan peluh seseorang. Ada yang sampai buku lali, ada sampai pinggang, macam-macam. Ada sampai hidung, tengkuk hidung dan sebagainya. Jadi manusia tu akan tunggu di akhirat macam tu. Sebelum dihisab. Kalau tengok dalam hadis Muslim, macam-macam Nabi cerita, macam-macam peristiwa akan jadi. Dan yang orang yang akan melepaskan daripada kesengsaraan di hari akhirat itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita. Itu dinamakan sebagai melepaskan seseorang daripada mudarat. Itu syafaat. Sama ada dia memberikan manfaat ataupun melepaskan seseorang daripada mudarat. Itu maksud syafaat. Baik. Seterusnya kita masuk berkenaan dengan dalil-dalil syafaat. Dalil-dalil syafaat ni banyak tuan-tuan. Banyak tuan-tuan. Dalam Al-Quran pun banyak disebut. Dalam hadis banyak juga disebut.
Tak tersebutlah saya kat sini sebab terlalu banyak. Banyak. Dan jumhur ulama, walaupun ada lah sebahagian yang tidak menerima syafaat ni kan, ada macam puak-puak khawarij dia tak terima kan, tapi sebahagian besar ulama boleh kata nak dekat dengan ijma', dia menerima kata syafaat. Memang ada syafaat. Baik, dalil-dalil kita akan baca 2-3 dalil lah. Dalil-dalil ni saya tak akan sebutlah satu orang kata sekaligus di sini. Sekali kita akan jumpa lagi 2-3 dalil daripada Al-Quran dan sebagainya. Baik, berkenaan dengan dalil-dalil syafaat, kita ambil daripada hadis Nabi SAW. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Nabi kata, setiap para nabi ini, dalam banyak-banyak nabi itu, setiap daripada nabi itu, adanya Allah bagi dekat mereka ini doa-doa yang mustajab. Nabi kata, setiap nabi akan ada satu doa yang mustajab, paling mustajab. Macam Nabi Adam ada doa dia. Nabi Nuh ada doa dia. Nabi Adam dia minta ampun dosa dia. Nabi Nuh ada juga doa yang mustajab. Dia telah gunakan doa itu. Doa itu doa supaya kaum dia dimusnahkan dalam banjir. Ada juga. Jadi setiap Nabi itu ada doa-doa yang mustajab yang Allah bagi. Hatta Nabi kita sendiri pun ada. Nabi Muhammad SAW ada juga. Ada juga doa yang mustajab yang Allah bagi dekat dia. Fata'ajjal kullu nabiyyin da'watuh. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap orang Nabi ini, semua Nabi itu dah guna dah doa mereka ni. Dah guna doa mereka tu. Nabi Adam guna dah, Idris guna dah, sampai Nabi Isa apa semua ni guna dah. Tinggal yang tak guna ni adalah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang tak guna lagi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Adapun aku ini, Nabi kata, dia menyimpan doa aku. Aku menyimpan doa aku ini sebagai apa? Sebagai syafaat kepada umat aku. Pada hari kiamat. Ini doa yang mustajab. Nabi tak guna semasa dia hidup. Semasa dia hidup, Nabi tak guna. Nabi taruh doa dia itu sampai ke hari kiamat untuk dijadikan syafaat pada Allah, daripada Allah Subhanahu Taala. Maksudnya Nabi ni sayang kat kita. Nabi taruh doa tu. Kalau Nabi tak sayang ke kita, Nabi guna ke dia dah. Guna ke dia dengan ahli keluarga dia. Kita ni lebih pergi dia lepas macam tu. Tapi Nabi ni sayang ke kita. Tu pun jangan tak sayang ke Nabi lagi. Kena sayang ke Nabi ni. Nabi sayang tak sanggup kat kita. Dia taruh doa tu sebagai bekalan syafaat untuk kita pada hari kiamat. Sebagai pada syafaat untuk hari kiamat. Fahiya nailatun insyaallah man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a. Nabi kata. Dan syafaat dia ini, dia nailah, dia mencakupi semua. Nabi kata insya-Allah, dengan izin Allah semua orang boleh dapat. Dalam kalangan umat dia, min ummati la yusyriku billahi syai'a. Kepada sesiapa yang tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa saja yang mati dan tidak mensyirikkan Allah. Itu syarat nak dapat syafaat Nabi. Jangan mensyirikkan Allah, Nabi kata. Semua orang boleh dapat selagi mana kawan tu mati dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mensyirikkan Allah dan tak dan bertaubat, yang tu wallahu alam, kemungkinan tak dapatlah. Mafhum daripada hadis ni, kemungkinan tak dapatlah. Nabi kata yang nak dapat tu ialah orang yang mati dan tidak mensyirikkan Allah dalam kalangan umat dia pula. Macam itulah. Itu dalil yang pertama daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, yang kedua ialah hadis Bukhari daripada Jabir an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, man qala hina yasma'un nida, sesiapa yang kata ketika, siapa yang orang kata membaca, orang kata ataupun mengatakan ketika mana dia mendengar azan. An-nida ni seruan lah, seruan azan lah. Siapa yang baca
selepas orang kata azan ataupun ketika mana dia ingat azan tu, nah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'adtah. Nabi kata siapa yang baca ketika mana dia dengar azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan yang tammah, seruan yang sempurna ini. Ulama tafsir seruan yang sempurna, tammah ni adalah seruan tauhid. Nah, azan tu adalah seruan tauhid. Was-salatil qa'imah, dan salat yang akan didirikan. Nah, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, berikanlah kepada Muhammad itu wasilah ataupun kedudukan ataupun kurniaan, wal fadilah, nah, kurniaan yang baik lah, kedudukan yang baik, nah, wa ba'asu maqaman mahmudan allazi wa'adtah, dan bangkitkanlah Nabi Muhammad itu pada maqam yang mahmud, tempat yang terpuji, nah, allazi maqam mahmud allazi wa'adtah, yang mana yang telah engkau janjikan padanya. Maqam mahmud, ada yang kata mahmud ni maksudnya maqam syafaah, tempat untuk Nabi syafaat lah, maksudnya bagi syafaat dekat Nabi lah. Macam tu lah, macam tu. Jadi ini doa apa tuan-tuan yang kita duk baca ini doa selepas azan. Ini doa selepas azan. Nah, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan lillazi wa'adtah. Ini doa selepas mendengar azan. Nabi ajak dalam hadis yang lain, kalau lepas dengar azan, sebelum baca doa ni, fasalli, hendaklah dia berselawat kepada aku. Nabi ajak macam tu. Selawat dulu. La ilaha illallah. Tok Bilal kata, kita jawab la ilaha illallah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baru baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai habis. Itu yang Nabi ajak. Baik. Lepas tu orang tanya, macam mana pula dengan lafaz wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah dengan innaka la tukhliful mi'ad? Pasal apa tak ada pun dalam hadis ini. Lafaz itu para ulama hadis dia mengkaji lafaz itu adalah lafaz yang dhaif. Lafaz yang lemah. Tidak ada sandaran daripada Nabi SAW. Sebaik-baiknya bacalah macam mana yang Nabi ajak. Dan hadis yang Nabi kata ni pun adalah hadis riwayat Bukhari, cukup sahih. Bukan hadis yang lemah. Hadis riwayat Bukhari cukup sahih. Kau orang kata hadis Bukhari lemah, tu tak mengaji lah tu. Hadis Bukhari ni hadis yang cukup sahih. Nah, lagu mana Nabi baca, lagu tu lah kita baca. Lagu mana Nabi suruh baca, macam tu kita baca. Wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah adalah lafaz yang dhaif. Sama juga innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya dia tidak memungkiri janji itu. Sama juga, itu adalah lafaz yang dhaif. Beramallah macam mana yang Nabi ajak. Nabi kata siapa yang baca doa ni, doa selepas azan ni, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, dia layak untuk mendapat syafaat aku pada hari kiamat. Tu dia, Nabi tu bagi jaminan tu. Siapa yang tak tinggal doa ni selepas azan ni, dia layak dapat syafaat aku pada hari kiamat. Itu ganjaran yang cukup besar tu. Yang tak boleh kita lepas. Walaupun doa ini dia sunat lah, tak baca pun tak apa. Tapi sunat yang kalau kita tinggal cukup lagi. Cukup lagi. Baca. Baca. Tak ada masalah. Bacalah banyak-banyak. Setiap kali azan baca. Macam tu. Lepas tu boleh tak nak doa lain lagi lepas tu? Boleh. Tambahlah doa apa-apa pun. Ikut kita lah. Itu antara, dan selepas azan adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Waktu yang Allah terima doa kita. Itulah sebahagian daripada dalil-dalil yang mengatakan bahawa syafaat ni ada pada hari akhirat. InsyaAllah. Baik, seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Syarat-syarat untuk mendapatkan syafaat. Syarat untuk dapatkan syafaat ni dia tak banyak, tuan-tuan. Saya habaq kali ni insya-Allah. Tuan-tuan hafal. Hafal. Syafaat ni, syarat untuk dapat syafaat ni ada dua ya, tak banyak. Satu, an ya'zanallah. Satu lagi, an yardallah. Dua tu ya. An ya'zanallah, an yardallah. Apakah benar tu? Baik, yang pertama,
an ya'zanallah, syarat untuk dapat syafaat mesti dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala. Mesti dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nak bagi syafaat tu mesti dapat keizinan Allah. Tak kira lah rasul ke, orang soleh ke, wali ke, orang syahid ke, apa-apa sajalah, dia nak bagi syafaat dekat seseorang mesti dapatkan keizinan Allah dulu. Ya Allah, boleh tak saya nak bagi syafaat kat dia ni? Kena buat macam tu dulu. Itu syafaat. Cara untuk mendapat syafaat. Syarat-syarat nak dapat. An ya'zanallah. Mesti mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dalilnya? Dalilnya yang kita duk baca dalam ayatul kursi. Duk baca ada ayat kursi. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Tu dalil dah. Mesti mendapat keizinan Allah. Allah kata man zal ladzi yashfa'u illa biiznih. Tidak ada sesiapa pun yang boleh bagi syafaat dekat orang kat siapa-siapa pun melainkan illa biiznih, melainkan dapat keizinan daripada Allah Subhanahu taala dulu. Tak ada orang yang boleh kata saya nak bagi syafaat kat dia, tak ada minta izin kat Allah. Tak ada. Semua minta izin kat Allah. Kalau Allah izin baru boleh bagi syafaat. Hatta Rasulullah sendiri pun minta izin kat Allah. Baca hadis Muslim banyak. Ada panjang hadis Muslim tu. Tiga, empat muka juga saya duduk semak tu. Panjang. Nabi minta syafaat daripada Allah. Minta keizinan daripada Allah supaya memberikan syafaat. Tu dalil dia. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Tidak ada siapa pun yang boleh bagi syafaat melainkan mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu taala. Tu kena duk baca ayat kursi tu, kena perhatilah maksud dia. Baru faham. Baru kita tadabbur, kita boleh menghayati. Orang putih dia kata kita boleh feel, kita boleh rasa. Kena faham macam tu. Jadi syarat yang pertama mesti mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu taala. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah an yardallah. Ada orang tamat li syafi' wal mashfu'. Mashfu'u lahu. Mesti mendapat keredaan Allah. Itu orang kata syarat yang kedua. Mesti mendapat keredaan Allah Subhanahu taala. Siapa yang nak dapat keredaan Allah tu? Orang yang nak bagi syafaat tu pun kena dapat redha Allah. Ya Allah, redha tak aku ini nak bagi syafaat kat dia. Kalau Allah kata redha baru boleh bagi. Kalau tak redha, tak boleh bagi juga. Siapa tu lah. Kalau Allah redha, okey, lulus. Boleh tak nak bagi dekat dia? Kawan tu, nak terima tu pun kena juga dapat redha daripada Allah. Dia tu pun kena terima redha daripada Allah. Kena redha juga dia tu. Katalah saya ni, contohlah saya ambil saya lah. Katalah Rasulullah nak bagi syafaat dekat saya. Rasulullah ni confirm lah Allah redha. Mana ada Allah tak redha. Allah redha, bagilah Rasulullah pada siapa-siapa. Katalah Rasulullah itu nak bagi dekat saya, tapi Allah tak redha, jangan duk bagi kat kawan ni, aku tak redha dia, tak boleh, saya tak boleh dapat juga syafaat Nabi SAW. Saya tak boleh juga dapat syafaat Nabi, dan saya tak boleh marah. Apa ni tak boleh, apa yang saya tak boleh duk marah nak buat kena, itu keputusan Allah. Dulu atas dunia duk melawan perintah dia, tak mau buat perintah dia, melawan sunnah Nabi. Kita nak marah dekat Allah tak boleh. Tak boleh kata apa. Kalau Allah tak bagi. Kalau Allah bagi, hak tu itu semua atas kehendak Allah. Ke atas kehendak Allah Subhanahu taala. Macam tu. Jadi orang yang nak memberi syafaat tu pun Allah kena redha. Orang yang nak terima syafaat tu pun Allah kena redha. Allah kata dalam Al-Quran, dalam suratul Anbiya ayat 28. Allah kata wala yashfa'una illa liman irtada. Tidaklah mereka itu memberikan syafaat melainkan mendapat keizinan, mendapat keredaan Allah Subhanahu taala. Itu dalil dia. Dan Allah rangkumkan dua syarat ini dalam ayat yang lain daripada surah An-Najm. Allah kata wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda.
tu Allah kata. Allah kata wa kam min malakin fis samawat. Betapa banyakkah malaikat-malaikat di langit, Allah kata, di langit-langit. Betapa banyaknya malaikat-malaikat di langit itu. La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka tidaklah mendatangkan apa-apa kebaikan. Tidaklah mendatangkan apa-apa faedah. Illa min ba'di an ya'zana Allah. Melainkan apabila setelah mana mereka itu mendapat keizinan daripada Allah. Kalau malaikat sendiri pun nak bagi syafaat dekat kita, tak boleh bagi. Melainkan mendapat keizinan daripada Allah. Liman yasha' wa yarda. Dan juga kena dapat, kata, keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tu Allah rangkumkan di dalam satu ayat. Itu suratul Najm. Surah An-Najm. Ayat 26. Itu yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Jadi kena ingat betul-betul lah syarat untuk dapat syafaat ini ada dua. Satu Allah izin, satu lagi Allah redha. Redha kepada siapa? Redha kepada orang yang nak bagi. Redha kepada orang yang nak terima syafaat. Macam tu. Kalau orang tanya hebat lagu tu. Hebat lagu tu. InsyaAllah. Itu syarat-syarat untuk menerima syafaat. Syarat-syarat untuk menerima syafaat. Boleh nak? Baik, kita sambung sikit. Sambung lagi. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin-hadirat ini rahmati Allah. Baik, seterusnya kita akan masuk kepada pembahagian syafaat. Syafaat ni ada berapa bahagian? Syafaat ini ada berapa bahagian? Baik, pembahagian syafaat. Syafaat ni ada dua bahagian. Ada dua bahagian. Sikit juga. Ada dua bahagian. Bahagian ni lain dengan jenis. Jenis ni satgi. Orang kata bahagian dengan jenis ni sama. Tak, bahagian ni lain. Jenis lain. Jenis satgi kita bincang. Pembahagian syafaat ni ada dua. Ada dua. Satu dipanggil syafa'atul ammah. Syafaat yang umum. Syafaat yang umum. Satu lagi syafa'atul khassah. Satu lagi syafaat yang khassah, yang khas. Yang khas. Orang lain tak dapat, dia aja dapat. Macam tu. Baik. Apa dia syafa'atul ammah? Syafaat yang umum. Syafaat yang umum ni dia termasuk semua. Termasuk semua. Nabi, Rasul, orang soleh, minas siddiqin wa syuhada wa salihin, tu semua. Al-Quran kah, puasa kah, orang yang mati syahid kah, tu dipanggil syafa'atul ammah. Syafa'atul ammah. Ini orang-orang yang berkemungkinan memberikan syafaat kepada orang-orang yang tertentu lah. Pada orang-orang yang tertentu. Itu dipanggil syafa'atul ammah. Umum, banyak. Terkandung banyak dalam tu. Ada orang yang mati syahid, ada orang yang siddiqin, ada orang yang syuhada wa salihin, ada orang soleh. Ada wali-wali ni, wali-wali kekasih Allah ni. Termasuk dalam syafa'atul ammah. Mereka juga boleh termasuk memberikan syafaat kepada orang yang tertentu. Syafa'atul ammah. Yang kedua disebut syafa'atul khassah. Syafaat yang khas. Siapa aja yang memegang syafaat yang khas ini? Nabi SAW. Dia aja. Baginda saja. Nabi SAW, dia aja yang memegang syafaat yang khas. Iaitu Nabi SAW. Dan syafaat Nabi SAW ni dia pun ada banyak bahagian. Sekejap lagi kita akan masuk. Ada banyak bahagian. Kita tak masuk semualah, tapi ambil 2-3 bab ya. Itu syafaat. Pembahagian syafaat ada dua. Syafaat yang umum, syafaat yang khas. Umum ni siapa-siapa pun boleh. Yang Allah nak, yang Allah izin, dia boleh bagi syafaat. Yang kedua syafaatul khassah hanya Nabi SAW ya. Macam tu. Macam tu. Baik. Seterusnya kita masuk kepada jenis-jenis syafaat. Jenis-jenis syafaat. Jenis-jenis syafaat ni yang banyak ni. Jenis-jenis syafaat ni yang banyak. Jenis-jenis syafaat ni. Kita akan masuk jenis-jenis syafaat. Apa jenis-jenis syafaat? Contoh-contoh syafaat. Pertama, jenis syafaat yang pertama disebut sebagai syafaat Al-Quran. Syafaat Al-Quran. Al-Quran nanti akan datang di hari akhirat membela orang yang membaca dia, orang yang mempelajari dia, orang yang mentadabbur dia, dan orang yang beramal dengan apa yang terkandung di dalamnya. Orang
macam tu. Nah, dia akan datang bagi syafaat. Nah, Nabi SAW kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Nah, Nabi kata bacalah Al-Quran. Iqra'ul Quran. Nabi kata bacalah Al-Quran. Nah, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya Al-Quran itu akan mai pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, membawa syafaat, menjadi syafaat kepada sahabat-sahabat dia ataupun orang-orang yang membacanya, orang-orang yang beramal dengannya, orang-orang yang mentadabbur Al-Quran. Orang-orang yang mentadabbur Al-Quran. Jadi syafaat Al-Quran. Al-Quran akan datang menjadi peguam untuk kita, menjadi pembela untuk kita. Itu jenis syafaat yang pertama. Yang kedua, jenis syafaat yang kedua ialah puasa. Jenis syafaat yang kedua ialah puasa. Lah ni bulan Ramadan ni. Tambah-tambah lah ni bulan Ramadan. Puasa. Puasa juga akan datang pada hari kiamat. Ibadah puasa ni. Macam mana puasa mai? Wallahu a'lam. Bagaimana Allah jelmakan? Wallahu a'lam. Itu adalah perkara yang ghaibi yang mesti kita percaya. Perkara yang ghaib yang mesti kita percaya dan tidak menyoal terhadap bagaimana kaifiat dia. Baik, syafaat yang kedua ialah puasa. Puasa akan mai pada orang yang berpuasa. Bukan puasa yang main-main lah. Puasa yang betul-betul berpuasa. Tambah-tambah lah ni bulan Ramadan, dia manfaatkan, orang kata, puasa dia. Dengan melakukan amal ibadah. Dia letih buat amal ibadat dalam bulan puasa ni. Dia letih puasa dia ni. Dia akan mai menjadi pembela. Nabi SAW kata, dalam hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi kata, as-siyamu wal Qur'anu yusyafi'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Nabi kata puasa dan Al-Quran itu akan menjadi syafaat kepada hambanya. Ini hamba-hamba Allah lah. Pada hari kiamat. Yaqulu siyam. Pada hari kiamat, puasa ini akan kata dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ay Rabb. Maksudnya, wahai Tuhan. Wahai Tuhanku. Mana'tuhu at-ta'amu wasyahawati bin nahar. Fasyafi'ni fih. Wahai Tuhanku, aku ini menghalang dia daripada makan dan syahwat pada waktu siang. Maksudnya dia kata, dia ni puasa ni, dengan ibadah puasa ni, dia tu terhalang daripada makan. Dia turut betul perintah orang kata puasa ini. Disebabkan dia berpuasa, dia tak boleh makan, dia tahan syahwat dia pun ditahan. Pada waktu siang, maka berilah syafaat pada dia. Berilah syafaat engkau ya Allah kepada dia. Itu apa yang dikatakan oleh puasa. Wa yaqulul Quran, kemudian Al-Quran kata, Al-Quran pula kata, Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu naum bil lail fasyafi'ni fih. Wahai ya Tuhan, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku melarang dia, aku menghalangnya daripada tidur pada waktu malam. Dia ni bangkit malam-malam. Tidur dia sikit aja. Tapi dia bangkit, dia spend malam dia, kebanyakan malam dia, sepertiga malamnya untuk membaca Al-Quran. Maka berikanlah syafaat kepada dia. Berikanlah syafaat kepada dia. Ataupun izinkanlah aku memberikan syafaat buatnya. Macam itulah maksud dia. Fasyafi'ni fih. Fayushfi'an, lalu diberilah syafaat kepadanya. Syafaat Al-Quran dan syafaat puasa. Sebab itu bulan puasa ini dikaitkan dengan Al-Quran. Allah kaitkan Al-Quran dengan puasa. Suatu kaitan yang cukup rapat. Dan kalau tengok ayat puasa pun Allah sebut berkenaan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah kata, bulan puasa itu Allah kata Allah buat turun Al-Quran. Hudan linnas, sebagai suatu petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai suatu petunjuk, suatu penerangan, petunjuk minal huda wal furqan, dan satu pembeza di antara hak dan batil. Tu Allah kata dalam Al-Quran. Maksudnya bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Bulan Al-Quran. Jadi kena baca Al-Quran itu lebih daripada bulan-bulan kebiasaannya. Kalau bulan biasa duk baca berapa? Baca satu muka. Kan, sehari satu muka. Bulan puasa ni penaiklah sikit.
penaiklah sikit. Orang kata bulan puasa ni sehari tu kena baca lah 1 juz. Nah, satu juzuk, 1 juz pula. 1 juzuk, nah, 1 juzuk. Bacalah 1 juzuk. Saya tak mampulah 1 juzuk, tak apalah bacalah 5 muka pun jadilah. Nah. Tak mampu juga, bacalah 2 muka ke 3 muka. Janji ada peningkatan daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Nah, sebab bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Nabi SAW menggandingkan Al-Quran dengan puasa ini sebagai satu pemberi syafaat kepada orang-orang yang beramal dengannya. Jadi kena orang kata buat betul-betul Al-Quran ni pada bulan puasa ni. Kalau boleh khatam bulan puasa ini Al-Quran lagi bagus. Lagi bagus. Paling kurang orang kata 1 bulan puasa ni sekali khatam. Kalau boleh lebih pada tu alhamdulillah lagi bagus. Lagi bagus. Gunakan semasa yang sebaiknya dengan Al-Quran. Kalau saya ni tak lancak baca nak buat gino, baca juga tak ada masalah. Baca pelan-pelan tak apa. Lagi banyak pahala. Lagi banyak orang yang mangkok-mangkok ni lagi banyak pahalanya. Satu pahala dia baca, satu lagi pahala dia berusaha untuk membaca. Lagi banyak pahala dia. Lagi banyak pahala dia. Bacalah. Jadi Al-Quran dan puasa itu membawa syafaat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang ketiga, jenis-jenis syafaat yang ketiga ialah orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid ini Nabi SAW kata di hari akhirat dia boleh bagi syafaat. Dia boleh bagi syafaat. Nabi kata yashfa'ul syahidu fi sab'ina min aqaribih. Nabi kata sesungguhnya Nabi kata orang yang mati syahid ini boleh dekat akhirat nanti dia bagi syafaat kepada 70 orang ahli keluarga dia. 70 orang ahli keluarga dia. 70 orang. Banyak tu. 70 orang ahli keluarga tu. Orang yang mati syahid ni. Mati syahid ni mati macam mana? Dia berkata kalau mati syahid mati pergi perang je lah. Ya, mati pergi perang ialah termasuk dalam mati syahid. Dan mati dalam perang itulah sebaik-baik mati syahid. Sebaik-baik mati syahid. Maksud macam tu ada lagi tak? Mati syahid yang lebih, yang lain pada tu, lain pada pergi perang? Ada. Ada. Nabi habaq dalam hadis yang lain. Nabi kata orang yang kena ta'un mati syahid. Orang yang mati lemah mati syahid. Orang yang menuntut ilmu mati syahid. Tu dia banyak tu. Banyak tu. Sebab tu orang yang duk tengok live ni lah sekarang ni, kalau lah kata dia mati tengah duk tengok live ni, dia menuntut ilmu ni, kemungkinan dia mati syahid. Dengan syarat dia ikhlas lah. Dengan syarat dia ikhlas lah menuntut ilmu. Baru dikira mati syahid. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi syahid ni banyak. Dan paling baik adalah syahid di medan perang. Syahid di medan perang. Ada yang kata mati syahid ketika menuntut ilmu ni syahid kecil. Syahid lah juga. Pada tak mati syahid langsung. Macam tu lah. Jadi orang yang kena ta'un, ta'un ni dinisbahkan kepada penyakit-penyakit lah. Virus dan terutamanya macam lah ni corona kan. COVID-19 ni. Kita doakan moga-moga orang-orang yang Islam yang bersabar dengan ujian Allah ini, yang menempuh orang kata ujian Allah yang berat ini, kemudian dia mati dengan sebab COVID-19 ini, dia mendapat syahid daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan syahid buat dia. Dan sesiapa yang mati syahid ini, dia boleh bagi syafaat kepada 70 ahli keluarga dia. 70 ahli keluarga dia. Orang tanya 70 ahli keluarga tu macam mana? Dia boleh bagi syafaat kemungkinan pada ibu dia, kepada ayah dia, kepada tok dia, wan dia, nyang dia, nyang tu ayah atau tok pada wan lah. Ataupun piut ke apa semua-semua, ataupun kerabat yang dia tak pernah jumpa tu. Kaum kerabat, kaum keluarga dia yang tak pernah jumpa, dia boleh bagi. Dia boleh bagi. Kalau orang kata macam Syekh Mustafa Adawi, dia kata kemungkinan juga syafaat yang 70 ini boleh juga termasuk syafaat pada orang-orang yang beriman yang lain. Boleh juga dia bagi syafaat ke orang yang beriman walaupun dia bukan ahli keluarga. Bukan ahli keluarga kawan tu. Tapi dia tu orang beriman. Boleh juga. Boleh juga. Jadi kita berdoa lah. Moga-moga dalam keluarga kita ini, yang mana yang kita nampak ke, yang kita tak nampak ke, tok nenek kita yang dulu-dulu ni, moga-moga ada lah yang mati dalam syahid. Moga-moga dia boleh memberikan syafaat di akhirat pada kita, insya-Allah.
Beruntunglah orang yang mati syahid ni. Hadis itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, oleh Abu Daud dan Ibn Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Itu adalah jenis-jenis syafaat. Baik, syafaat yang seterusnya, jenis syafaat yang seterusnya adalah syafaat Nabi SAW. Syafaat Nabi ni, yang saya sebut tadi, syafaat Nabi ni ada banyak tuan-tuan. Ada banyak. Ada 7. Ada yang kata 8, ada yang 7. Ada banyak. 7. Satu dipanggil syafaatul uzma. Syafaat Nabi, syafaat yang besar, yang azim, yang agung. Li ahli al-mauqif, syafaat itu kepada orang-orang yang menunggu hisab Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dijemuk di tengah padang mahsyar itu dipanggil syafaatul uzma. Nabi akan bagi syafaat kepada mereka. Dilepaskan mereka itu daripada siksaan mahsyar, dipercepatkan hisab dan sebagainya. Itu dipanggil syafaatul uzma. Yang kedua, syafaat Nabi kepada orang-orang yang melakukan dosa dalam kalangan umat dia, li ahlil kabair. Li ahlil kabair. Ada orang yang di atas dunia dulu, dia buat dosa. Dia buat dosa pada Allah Subhanahu taala. Dosa tu pula dosa besar. Mati pula tak ada nak taubat. Nabi SAW akan mai kat depa ni dan akan bagi syafaat. Akan lepaskan mereka ini daripada sengsara dan siksaan Allah. Yang ketiga, syafaat untuk memasukkan sebahagian golongan dalam kalangan umatnya ke dalam syurga tanpa dikenakan azab. Ada juga orang-orang dalam kalangan umat manusia ini, dia akhirat nanti Nabi akan pi kat depa ni. Nabi kata, hampa tak payah duk hisab lah. Hampa tak duk hisab, pi masuk syurga terus. Ada juga macam tu. Ada juga macam tu. Nabi akan buat. Nabi akan bagi. Selepas mana mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada juga macam tu. Nabi akan masukkan mereka ini ke dalam syurga tanpa dikenakan azab. Tanpa dikenakan azab oleh Allah. Yang keempat, syafaat baginda kepada para nabi, mukminin, siddiqin, syuhada dan salihin untuk mengangkat darjat kedudukan mereka di dalam syurga. Baik, orang-orang daripada kalangan nabi, mukminin, orang yang beriman, orang yang siddiqin, membenarkan agama Allah, dan orang yang syuhada, orang yang mati syahid ini, wassalihin, orang yang soleh. Ketika mana mereka itu masuk ke dalam syurga nanti, Nabi SAW akan pergi dekat mereka ini, memberikan syafaat kepada mereka. Darjat mereka, tingkatan mereka di dalam syurga itu nanti akan diangkat. Akan diangkat. Sedikit demi sedikit. Berkat daripada syafaat Nabi. Itu syafaat Nabi saja tu. Nabi Rasulullah saja tu. Nabi Muhammad saja tu. Banyak. Itu yang keempat. Yang kelima, syafaat baginda kepada golongan yang sama berat timbangannya, ataupun kita sebut ashabul a'raf. Ashabul a'raf. Di akhirat nanti ada orang yang Allah timbang amalan dia. Dia ni balik akhirat, orang ni yang biasanya kalau tak berat amal baik, dia berat amal buruk. Kalau tak berat amal buruk, dia berat amal baik. Dua tu je. Tapi akan ada satu golongan yang mana Allah timbang dia di akhirat nanti, dia tu jadi ashabul a'raf. Dia tu atas dunia dulu buat jahat pun banyak, buat baik pun banyak. Dia balance. Dia balance macam tu. Tak tahu nak masuk mana, nak masuk neraka tak boleh, nak masuk syurga pun tak boleh. Jadi dia akan berada di tengah-tengah di antara syurga dan neraka. Tak boleh pergi mana. Nabi SAW akan mai kat mereka ini dan akan memasukkan, tarik mereka masuk ke dalam syurga. Tarik mereka masuk dalam syurga. Bebaslah mereka daripada neraka. Itu dipanggil ashabul a'raf. Timbangan amal kebaikan mereka tu sama banyak. Dia ni balance lah dulu ni. Orang yang wasati. Orang yang wasati. Di tengah-tengah wasati macam tu tak boleh lah. Kalau boleh tu bagi amal baik lah banyak. Wasati pemikiran tak apa. Wasati macam tu kita pun tak mah. Kalau boleh tak mah lah. Tak mah lah. Tengok neraka dia pun tak mah dah. Tak mah duduk tengah-tengah tu. Tapi semua orang akan tengoklah neraka ketika mana melalui titian sirat, seperti yang Allah kata dalam suratul Maryam. Itu bab lain lah tu. Bab lain. Baik, yang keenam, syafaat baginda kepada ahli syurga untuk masuk ke dalam syurga. Bila mana Allah takdirkan, okey, depa ini golongan hak belah kanan ini, mereka ini ahli syurga. Mereka ini ahli syurga. Depa akan masuk ke dalam syurga. Tapi bila mana mereka sampai di pintu syurga, tiba-tiba pintu syurga itu tidak dibuka buat mereka. Nabi lah yang akan mai dan tolong, orang kata,
bukakan pintu syurga tu bagi depa masuk. Nah, bagi depa masuk. Nah, itu syafaat kepada ahli syurga, bagi depa masuk dalam syurga. Nah, ayat apa dalam surah Az-Zumar kan, wasiqal ladzi tu, ayat tu. Baca ayat tu. Saya tak apa ingat nak baca tu. Tapi ayat tu Nabi kata masuk, Allah kata masuk kekal tu. Masuk kekal dalam syurga itu, Nabi kata. Allah kata. Nah. Baik, yang ketujuh, syafaat baginda kepada bapa saudara Abu Talib supaya diringankan azabnya di dalam neraka. Hak ni Nabi saja boleh buat. Nah, Nabi saja boleh buat. Nah. Hatta nabi-nabi lain pun tak boleh buat benda ni. Nah. Nabi Nuh pun walaupun anak dia meninggal di dalam kekufuran, dia tak boleh bebaskan anak dia. Tapi Nabi SAW ini dia akan mai ke dalam dia akan pergi ke neraka dan akan tarik Abu Talib. Abu Talib iaitu bapa saudara dia. Sebab apa? Sebab Abu Talib ni pernah berjasa dekat Nabi SAW. Pernah berjasa dalam dakwah Nabi. Dia antara orang yang menyokong kata dakwah Nabi SAW. Tapi malangnya ketika mana hayat umurnya, dia tak sempat bertaubat. Dia tak sempat mengucap. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Dan Allah cerita kat Nabi, diberikan kepada Abu Talib ini selipar daripada api neraka. Ketika mana dia pakai selipar itu, menggelegaklah otak dia. Itu dikatakan azab yang paling ringan di dalam neraka. Itu azab yang paling ringan yang dikenakan kepada Abu Talib. Abu Talib lah yang kena azab paling ringan kali, iaitu diberikan selipar daripada neraka, kemudian mendidihlah otak dia, menggelegaklah otak dia. Kalau hak paling berat tu tak tahu nak kata lah. Kalau kita tu tak nampak bentuk lah, tak nampak bentuk orang dah. Tak nampak bentuk orang dah, hak tu paling orang kata paling teruk lah. Macam tu lah. Jadi Nabi SAW akan pergi ke neraka itu, akan tarik pok menakan dia Abu Talib ni, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Itu sebahagian daripada syafaat Nabi SAW. Baik, seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan permasalahan bagaimana kita nak minta syafaat Nabi. Boleh dah. Ni baru masuk balik dalam matan ni. Baru masuk balik dalam matan ni. Macam mana yang dikatakan minta syafaat yang boleh menyebabkan menjadi kufur ni? Dan bagaimana cara untuk minta syafaat Nabi? Bagaimana cara dia? Baik. Islam ajak pemilik syafaat yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Hak tu kena bersih. Kena clear hak tu. Siapa yang memiliki syafaat? Yang memiliki syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah kata dalam Quran, kullillahi syafa'atu jami'a. Allah kata, katakanlah bahawa milik Allah, yakni syafaat itu adalah milik Allah keseluruhannya. Semua syafaat itu adalah milik Allah. Kullillahi syafa'atu jami'a. Allah kata, katakanlah wahai Muhammad bahawa milik Allah lah segala syafaat itu. Allah tak kata, Allah pada asal ayat, para ahli tafsir dia kata, pada asal ayat dia kata asy-syafa'atu lillah. Asal ayat dia, syafaat itu milik Allah. Dia kata betul lah tu. Kalau kata asy-syafa'atu lillah, syafaat itu milik Allah, bermaksud boleh jadi milik online juga. Boleh jadi milik online juga. Jadi Allah tukarkan lillah tu, Allah mabuh depan syafaat. Kul lillah. Allah tak kata kul syafa'ah. Kul syafa'ah Allah tak kata. Allah kata kul lillah. Katakanlah hanya sahanya pemilik syafaat itu, tak ada hak lain dah, adalah Allah Subhanahu wa taala keseluruhannya. Belakang tu pun Allah tambah jami'a sebagai taukid, sebagai penegasan, sebagai penguat. Semuanya, tak ada satu benda yang tercicir syafaat ini, tak ada yang tercicir yang orang kata milik makhluk. Semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak minta syafaat ni, minta dekat siapa? Minta dekat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana nak minta syafaat? Terutama syafaat Rasul lah.
ataupun syafaat orang-orang yang soleh. Nah, syafaat orang yang soleh. Syafaat Rasul lah, kita ambil syafaat Rasul. Kalau nak minta syafaat Rasul, para ulama ajak kita kena doa, Ya Allah, ya Tuhanku. Nah, saya cakap Melayu lah. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah syafaat Rasulmu, kekasihmu, nah, pesuruhmu. Nah, izinkanlah dia memberikan syafaat buat diriku. Izinlah dia itu memberikan syafaat kepada siapa-siapa. Kepada aku lah terutamanya, kepada diri saya ini. Nah, macam tu. Kena minta lagu tu. Nah, bukan kata duk pi minta, ya fulan, wahai dia sebut nama kawan tu lah, ya fulan, ataupun ya Rasulullah, isfa' lana. Tak boleh. Nah, wahai Rasulullah, syafaatkan kami. Sebab apa saya nak sebut lagu tu? Sebab ada nasyid hok buat lagu tu. Nah, ada geng-geng tu nak buat nasyid lagu tu. Nah, dia duk nyanyi lagu tu lah, minta maaf nak kena ni. Hok nak terasa tu baik pi lah. Duk nyanyi isfa' lana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi kena atas lagu tu lah lebih kurang kan. Dia duk nyanyi lagu tu. Kalau tuan-tuan buka YouTube kan, bukan takat pok-pok ikat sorban tu je yang buat nasyid lagu tu. Dia buat ni. Dia cover lagu, hok perempuan cover, hok perempuan. Makin masing-masing buat makin lagi sedap kan. Buh muzik sikit. Orang pun hok tak erti apa. Bahasa Arab pula. Syoknya. Padahal tak tahu kata lafaz itu ada unsur mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa lafaz tu? Dia kata isfa' lana. Dia kata lagu tu. Berilah syafaat kepada kami. Macam tu lah. Kan? Ya habibana, wahai kekasih kami. Yang hak lepas tu. Laka syafa'ah, milikmu segala syafaat. Milik engkau segala syafaat. Siapa dia milik engkau? Kalau dia kata ya Allah tak apa, laka syafa'ah. Ya Allah tak apa, tapi dia kata laka syafa'ah ya Rasulullah. Hak tu ada unsur yang tak apa nak kena. Sebab apa? Sebab saya dah sebut tadi. Dan Allah dah sebut tadi. Kullillahi syafa'ah. Katakanlah bahawa segala syafaat itu adalah milik Allah semua. Bukan milik Rasulullah. Bukan milik Rasulullah. Duk nyanyi laka syafa'ah ya Rasulullah. Duk nyanyi gitu. Milikmu lah segala syafaat wahai Rasulullah. Ya Nabi, wahai Nabi. Duk lagu tu. Sebab tu dia ada unsur yang tak kena. Sebab tu dia ada unsur yang tak kena. Sebab tu saya nak nasihatkan kalau nak qasidah kan, nak bernazam kan, nak nazam apalah, nazam lebaran kan, ni nak ayah pula ni. Apa-apalah dulu. Saya bukan tak bagi, buat lah. Tapi cek, salah satunya adalah cek lirik. Cek lirik dia tu. Di samping adalah syarat-syarat yang lain, atau muzik, bagaimana instrumen dia, mau kata instrumen pula apa, kata alat-alat muzik dia kan, lirik dan sebagainya, hak ni kena cek. Jangan duk main seronok ya. Tak boleh duk main seronok lagu tu. Laka syafa'ah ya Rasulullah. Buat konsert perdana pula tu. Hak tak erti bawah ni tak payah duk buat. Dia duk lambat lagu tu. Tak erti apa. Kena ambil berat benda tu. Sebab kulillahi syafa'atu jami'ah. Katalah bahawasanya milik Allah segala syafaat. Jami'ah, Allah taukidkan lagi. Semua. Tak ada yang terlepas. Jadi hak tu kena clear. Jadi nak minta syafaat, minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah syafaat Rasulmu kepada diriku. Baru kena. Ataupun apa-apa lafaz janji minta syafaat kat Allah. Jangan duk sandar kepada makhluk atau kepada Rasul. Sungguh pun Rasul tak boleh. Sebab dia pun nak minta syafaat itu, Nabi pun nak minta syafaat, nak bagi syafaat kat kita, dia minta izin Allah dulu. Dia minta keredaan Allah dulu. Kita baca dah tadi ni. Saya dah baca dah tadi apa? Syarat-syarat untuk menerima syafaat tu. Lepas tu ada orang pun tak belik. Dia kata macam mana pula dengan hadis Muslim? Hadis Muslim hak panjang sampai 3-4 muka tu.
Bila mana manusia nanti dia akan pergi cari setiap para Nabi. Mula-mula pergi kat Nabi Adam. Minta syafaat kat Nabi Adam. Nabi Adam kata tak ya, aku tak boleh bagi. Pergi minta kat Nabi Nuh. Nabi Nuh pun kata tak boleh. Pergi minta kat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata tak boleh. Pergi minta dekat Nabi Ibrahim kata pergi minta dekat Nabi Musa. Nabi Musa pun kata tak boleh. Nabi Musa kata pergi minta dekat Nabi Isa. Nabi Isa pun kata tak boleh pergi minta dekat Rasulullah. Pergi minta lah dekat Rasulullah. Orang pun minta lah dekat Rasulullah. Minta lah Rasulullah. Puji Rasulullah, engkau lah Rasul yang diampunkan dosa. Daripada yang awal hingga yang daripada awal dan akhir. Ishfa' lana ila rabbik. Berilah, mintalah syafaat. Dia kata tu ishfa' lana tu. Tadi kata ishfa' lana tak boleh sebut. Baca hadis tu betul-betul. Hak tu bukan dia minta syafaat dekat Nabi. Dia kata kat Nabi, orang pada ketika mana mahsyar itu dia kata kat Nabi, pi minta ya Rasulullah, minta keizinan dekat Allah pi bagi syafaat kat kami, minta bagi syafaat kat kami. Kami ni tak tahan, tak sanggup dah. Kami tak sanggup dah ni, duk kena jemuk ni, 40 tahun ni. Tak hisap lagi. 1 tahun, 1 hari 1000 tahun dunia. Tak tahan dah ni ya Rasulullah, pi minta lah keizinan dekat Allah. Pi lah minta keredaan Allah bagi syafaat kat kami. Kami tak sanggup dah, tak larat dah ni. Itu maksud dia. Bukan orang yang dekat dalam hadis tu dia minta dekat Nabi. Dia guna wasitah Nabi, pergi minta dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Guna perantaraan Nabi. Guna kabel lah orang kata. Kalau kami nak minta nak itu abang Allah tak bagi. Kami ni kan soleh tau mana pun kita guna Rasulullah lah. Macam tu lah maksud dia. Sambungan hadis tu Rasulullah pun minta lah sujud lama Rasulullah. Saya tak ada nak baca lah kat ini. Panjang hadis tu 3-4 muka. Pergi minta dekat Allah Subhanahu Taala. Sujud lama, Allah kata angkatlah kepala. Pergi bagi syafaat kepada orang yang kamu. Pergi bagi. Hadis riwayat Muslim. Panjang hadis tu. Nanti bila-bila kalau ada kesempatan kita bacalah bagi cerah. Bagi cerah. Kalau lagi tak baca lagi tu duk isfa' lana tu. Dia duk salah guna hadis. Tak tengok konteks hadis tu. Kena hak tu kena clear. Nak minta syafaat, mintalah syafaat. Tapi kok mana pun minta dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu. Macam tu. Itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan syafaat. Yang kita perhabis sikit lagi dikatakan sikit lagi dikatakan wa yatawakkalu alaihim, dan bertawakal. Bertawakal ini hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Kalau kamu berazam, kamu dah berusaha, kamu ada usaha itu, bertawakallah pada Allah. Serahlah segala benda dekat Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah suka orang-orang yang bertawakal. Kita dah baca 1000 dinar pun. Wa man yatawakkalu 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka akan dicukupkan rezeki buatnya. Maksud dalil tawakal ni banyak, tuan-tuan. Jadi bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak dibenarkan bertawakal kepada selain daripada Allah. Duk pi jamu ke, duk pi apa-apa ke, disebabkan takut penyakit. Tak boleh. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf tuan-tuan, malam ni dia habis sayuk sikit. Sebab nak habis ni minggu depan kalau dan kita masuk. Kita masuk yang lain insya-Allah. Itu sedikit sebanyak berkenaan dengan naqidus sani. Tu dia 2 minggu buat habis. Jadi habislah naqidus sani, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan masuk naqidus tsalis. Iaitu pembatal keislaman yang ketiga. Kita akan sebutlah daripada semasa ke semasa. Yang baik itu datang pada Allah, yang lemah kurang itu daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun, minta maaf banyak tuan-tuan. Anda ada terkasar bahasa ke, tersilap fakta ke, minta maaf banyak-banyak. Saya hanyalah orang kata insan yang lemah, penuh dengan kekurangan. Saya mohon ampun pada Allah Subhanahu Taala. Kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.